Hi guys, what's up? Assalamualaikum. Welcome to channel Faiz Cerita. Apa khabar korang semua, dan aku harap korang semua yang tengah tengok ni sentiasa berada dalam keadaan yang sihat dan dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Dan terima kasih banyak-banyak kepada korang semua sebab sudi untuk tengok video kali ni. Dan please support Faiz Cerita, dan please stay tune. Dan juga buat yang baru melalui Faiz Cerita ni, salam perkenalan aku ucapkan buat korang guys. Dan aku harap korang semua yang baru tengok ni, jangan lupa untuk support Faiz Cerita hanya dengan klik subscribe, like dan share. Dan juga korang semua boleh follow Faiz Cerita di platform media sosial seperti yang tertera di ruangan description. Jadi guys, sebelum aku memulakan penceritaan, macam biasa guys, aku nak minta maaf terlebih dahulu sekiranya sepanjang penceritaan ada kata-kata yang kurang jelas ke, ataupun ada kata-kata yang kurang menyenangkan ke, apa-apa pun guys, aku minta maaf banyak-banyak di atas segala kesilapan dan kelemahan. Dan aku akan cuba perbaiki untuk memberi yang terbaik buat korang semua yang tengah tengok ni. Diingatkan sekali lagi, setiap penceritaan hanyalah sekadar perkongsian dan juga hiburan semata-mata. Ok guys, tanpa membuang masa korang yang sangat banyak, aku nak kongsikan satu kisah dalam video kali ini. Kisah ni dikongsi dari seseorang yang dikenali dengan nama Abang Azman. Apa yang Abang Azman ni kongsikan, yang aku nak share dengan korang lah dalam video kali ni, kisah seram dia ni, dia lalui. Katanya waktu tu dia bekerja di sebuah kilang, dan perkara tu terjadi ke atas diri dia sewaktu dia bekerja shift malam. Jadi kalau korang nak tahulah kisah Abang Azman ni seram ke tak seram, on ke tak on, okey ke tak okey, korang kena stay tune sampai habis. Pengenalan cerita Abang Azman ni, apa yang dia share kan, dia bagi tahu dia tak ingat lah kisah dia ni terjadi ke atas dia pada tahun bila, dan dia kata mungkin dah lama sehingga membuatkan dia tak ingat. Tapi kejadian tu memang dia tak boleh lupa lah. Dan ketika itu dia bekerja di sebuah kilang, yang di mana kilang tu terletak di selatan. Kilang tempat Abang Azman bekerja ni, dia bagi tahu agak jauh daripada bandar tau. Dia kata agak terceruk jugalah lokasi kilang ni. Dan kilang ni memang agak besar, agak luas, ada gudang, stor apa semua. Memang kata Abang Azman, sepanjang dia bekerja dekat kilang tu agak selesa jugalah, taklah sempit ke apa kan. Dan posisi Abang Azman bekerja dekat kilang tu sebagai store boy. Tugas dia ni memang dia bertanggungjawab sepenuhnya lah ke atas gudang yang ada dekat kilang tu. Kisah seram yang menimpa dekat Abang Azman ni, kisah dia macam ni guys. Ada satu malam tu, Abang Azman ni dia kena bekerja lah, bekerja shift malam. Lepas tu pula pada masa yang sama, entah macam mana kawan yang sepatut bekerja dengan dia boleh cuti pula last minute. Jadi nak tak nak dia terpaksa lah bekerja seorang diri pada malam tu. Kata Abang Azman, disebabkan dia bekerja seorang diri dan dia tahu kemampuan dia, dia tidaklah begitu berani, tidaklah ada satu keberanian yang maksimal kan. Lebih kurang macam aku lah, aku pun tak berani juga macam Abang Azman ni, biasa-biasa je. Lagi bawah daripada biasa, mungkin tak berani langsung, apatah lagi kena kerja seorang diri macam tu guys. Tapi ini bukanlah nak buka aib, cuma nak kongsikan saja supaya korang lebih mengenali aku. Tapi jangan cerita kat siapa-siapa, jangan heboh-hebohkan, kita-kita je tahu. Cerita Abang Azman ni, apa yang berlaku bila dia dah tahu diri dia tidak begitu berani, dia ambil keputusan untuk selesaikan semua kerja pengiraan stok dekat gudang tu terlebih awal. Dan waktu apabila Abang Azman ni dah selesaikan semua kerja tu pada pukul 11 malam. Bila dah habis semua kerja, Abang Azman beritahu dia terus nak menuju dekat office. Dekat gudang tu macam ada satu office lah. Dekat office tu pun ada kerja yang nak dibuat. Dan kata Abang Azman, lepas dah settle kerja tu, dia pun menujulah dekat office. Bila sampai dekat office, dia pun buatlah kerja apa yang sepatutnya. Dekat office tu, kerja dia banyak menghadap komputer saja. Tengah-tengah Abang Azman buat kerja dekat office tu, duduk je depan komputer, tiba-tiba kring, bunyi loceng menandakan waktu nak pergi rehat lah. Jadi bila Abang Azman dengar bunyi loceng tu, dia pun terus bangun nak pergi ke kantin lah untuk pergi makan. Dan waktu rehat masa tu Abang Azman kata pukul 2 pagi. Bila sampai dekat kantin, adalah beberapa kawan-kawan lain, kenalan lain tau yang dia kenal, pergi kantin juga untuk makan. Bila dia dah sampai kat kantin tu pula, ada salah seorang kenalan yang dia kenal yang namanya Wan. Kata Abang Azman, Wan ni dia salah seorang senior production dekat kilang tu. Bila dia nampak Abang Azman ni seorang-seorang, dia tegur lah, "Oi Man, kau seorang-seorang je ke?" Lepas tu Abang Azman ni pun, dia pun balas lah apa pertanyaan si Wan tu. Dia pun cakap lah, aku malam ni seorang je, member boleh cuti pula, dah lah shift malam. Pisang betul lah. Pisang ni apa guys sebenarnya? Pisang ni apa yang boleh digambarkan macam bosan sangat kot kan, pisang.
Banyak lagi buah-buah lain, durian, papaya ada. Tapi tak kisahlah semua tu. Yang paling tak tahannya kata Abang Azman, kawan dia Wan tu tegur macam tu tak apa. Dia sempat lagi nak mengusik Abang Azman ni. Dia cakap dekat Abang Azman ni, Hati-hatilah kau Man. Nanti kau tengah-tengah buat kerja, tak pasal-pasal tiba-tiba ada yang datang ganti. sambil Wan tu cakap macam tu dekat Abang Azman ni, siap gelak-gelak lagi. Gelak lah macam, gelak macam, Wan, nanti kau hati-hatilah. Nanti ada member lain datang ganti. asal macam teruk sangat aku buat ni. Jadi Abang Azman ni, dia tak seronok lah kan. Kawan dia cakap macam tu walaupun nak bergurau. Dia pun cakap dekat Wan tu, malas aku nak layan kau. Daripada aku layan kau, baik aku pergi makan, lagi bagus. Marah betul Abang Azman tu. Maknanya tak marah guys, dah lah kerja malam sorang-sorang. Boleh pula nak gurau macam tu. Sambil-sambil Abang Azman di tengah makan, dia menyuap makanan kat mulut dia. Suap. Tak tahulah dia makan apa, nasi lah kot kan. Suap. Dia mendengus dalam hati tau. Dia macam bengang jugalah dengan kata-kata Wan tadi tu. Walaupun Wan tu bergurau, apa yang Abang Azman ni sharekan dalam hati dia, dia berkata macam, boleh tahan juga mulut si Wan ni. Nak je aku tenyeh mulut dia dengan sambal ni. Abang Azman ni dia beranggapan lah yang Wan tu tadi sengaja je nak tambahkan ketakutan dekat Abang Azman ni. Jadi guys, lepas je Abang Azman dah settle makan semua, dia pun keluar daripada kawasan kantin tu nak pergi dekat satu tempat. Di mana dekat satu tempat ni, dekat kawasan kantin juga kot, dalam kawasan kilang tu lah. Di mana kawasan tu kawasan untuk merokok. Bila Abang Azman sampai je dekat kawasan merokok tu, dia pun nak capai lah rokok. Dia pun tak tahu lah poket mana, poket sini kot. Sebab dia kata dia seluk tangan dia dalam poket nak ambil rokok. Aku ambil kat sini je lah, atas. Bawah susah lah, so atas. Ambil lah, ambil capai rokok dan hisap. Kata Abang Azman sambil-sambil dia hisap rokok tu, bolehlah dia tenangkan fikiran dia atas kata-kata apa yang Wan tu cakap tadi. Agak terkesan juga kata-kata Wan tu, sampai Abang Azman ni terpaksa guys ambil mood untuk menenangkan diri. Pada masa yang sama Abang Azman tengah hisap rokok tu, dia nak capai handphone. Dia pun nak celup lah kat poket lain. Poket sini lah, sini tadi rokok kan, poket lain. Nak ambil handphone lah, nak capai. Lepas tu dia capai-capai, mana pula handphone aku ni pergi. Cek sampai dah tak ada poket nak cek dah. Dia macam terfikir lah guys. Sebab dia beritahu waktu dia datang kerja tadi, handphone dia elok je ada dengan dia. Siap dia boleh main game lagi dengan handphone tu. Tak lama kemudian Abang Azman ni macam terfikir, masih tertinggal dekat office lah ni. Beberapa minit kemudian bunyi lagi, kring. Bunyi loceng menandakan dah habis waktu rehat. Dan waktu ketika tu jam pun sudah menunjukkan 3 pagi. Abang Azman pun dia bergegas pergi ke office nak pergi cari handphone dia. Sebab dia rasa handphone dia tertinggal dekat office. Cari, tapi tak ada guys. Abang Azman dah habis longkar dah dekat office tu, tapi handphone dia memang tak ada. Lepas je Abang Azman dah settle cari dekat situ, dia macam terdiam sekejap. Lepas tu dia macam, ya Allah, takkanlah tertinggal dekat gudang. Dah satu kerja pula dah, kata Abang Azman, tengah-tengah pagi nak pergi ke gudang nak cari handphone. Dia macam merungut lah, apa benda lah, kenapa lah nak jadi benda-benda macam ni time ni juga. Nak tak nak, kata Abang Azman, dia terpaksa lah pergi ke gudang. Sebab dia kata takkan dia nak biar handphone dia tak bertuan pula. Sebab kata Abang Azman, dia dengan handphone dia memang tak boleh dipisahkan. Memang tak boleh berenggang guys. Macam couple, macam ni, akrab, anak, kuku isi, semuanya memang tak boleh berenggang langsung, kata Abang Azman. Jadi guys, nak tak nak Abang Azman pun terpaksalah berjalan pergi ke gudang. Sambil dia berjalan nak pergi ke gudang tu, dia merungutlah sorang-sorang. Dia macam, salah, aku tak sedar handphone aku tak ada daripada tadi. Kalau daripada tadi aku tahu tak ada, senang sikit. Sebab tadi kan awal dalam pukul 11, 12 macam tu. Ini dah pukul 3 pagi. Sambil dia berjalan tu, tiba-tiba datang ni satu perasaan yang sangat gerun guys. Dan membuatkan kaki dia melangkah demi melangkah tu, selangkah demi selangkah, perlahan. Keadaan sekeliling dekat gudang tu pula memang sunyi. Lepas tu pula bahagian production dengan gudang tu jauh. Setibanya Abang Azman dekat gudang, dia pun membukalah roller shutter untuk masuk ke dalam. Bila dah masuk ke dalam, Abang Azman pun dia buka lampu. Dia pun nak terus pergi dekat tempat yang dia buat kerja tadi tu. Sebab dia rasa handphone dia tertinggal dekat situ. Pada masa Abang Azman berjalan ni, nak pergi dekat tempat dia buat kerja ni, dia ada dengar bunyi srek. Bunyi macam ada bunyi tapak kaki yang berjalan tau. Sedangkan pada masa tu dia seorang je yang ada. Bila Abang Azman dengar macam tu, dengan secepatnya, dengan spontannya dia pun menjerit, "Woi, siapa tu?" Dah lah Abang Azman ni tengah takut, tiba-tiba ada bunyi macam tu pula kan. Dia terperanjat lah. Terus nada suara dia jadi tinggi. Lepas tu tak ada sesiapa pun menyaut. Senyap je.
Jadi Abang Azman pun abaikan lah. Dia pun teruslah sambung untuk jalan pergi ke tempat yang dia buat kerja tadi tu. Tak lama kemudian dia dengar lagi ada bunyi. Bunyi dia macam seret, seret. Bunyi macam tu guys. Bunyi macam ada seseorang kat situ yang tengah mengalih-alihkan kotak. Ada dekat gudang tu. Abang Azman mulalah terfikir, ni mesti ada yang nak mengusik aku ni. Dia dah dapat agak macam tu tau. Dia pun cepat-cepat lah. Dia pergi dekat tempat dia buat kerja tu. Dekat ada rak tu. Dia pun membungkukkan badan dia untuk ambil info lah. Sebab kata dia mungkin info dia jatuh dekat lantai. Jadinya bila Abang Azman tunduk, dia tengok memang handphone dia ada kat situ guys. Handphone dia memang ada kat situ. Dia pun masuklah tangan dia. Bila dia masukkan tangan dia guys, handphone tu tak dapat dicapai tau. Dan dia panjangkan lagi tangan dia. Abang Azman terasa pelik. Sebab waktu dia tengok tu, handphone tu jarak tak jauh, dekat je. Apa pasal tak dapat-dapat ni kan? Padahal tangan ni dah habis panjang dah. Badan pun dah habis masuk dah. Tak dapat-dapat. Jadi Abang Azman pun rasa tak puas hati. Dia pun keluarkan tangan dia. Dia pun jenguklah sekali lagi dekat bawah tu kan. Bila dia jenguk je guys, dekat mulut Abang Azman keluar satu perkataan tau. Dia terus cakap, Allah. Terkejut dia guys. Korang tahu apa ini nampak? Kejap. Aduh, susah lah rambut macam ni. Kejap guys, kejap. Sorry kejap. Aku nak betulkan rambut kejap. Alright guys, maaf sekali lagi atas kesilapan teknikal tadi. Aku harap sangat korang jangan skip, jangan scroll. Hanya macam ni je lah aku mampu buat. Sebab aku dah habis adjust lah rambut ni. Aku pun tak tahu apa masalah lah. Aku memang suka yang satu hala tepi lah. Tapi tak tahu dah adjust jatuh. Aku ambil dua hala lah, senang. Jadi senang ni ke kanan, ni ke kiri. Ikut lah mana satu dia nak pergi. Dia punya pasal lah kan. So tak nak buang masa pasal rambut ni. Apa-apa pun korang abaikan. Dengar dulu kisah ni sampai habis. So kita sambung tadi lah. Apa yang Abang Azman nampak bawah rak tu, ada rambut yang banyak, yang lebat, yang menutupi dekat kawasan bawah rak tu. Itu yang dia terperanjat. Bila dia dah nampak, dia ambil handphone dia cepat-cepat. Dia bangun. Bila dia bangun, lampu pula terpadam guys. Tiba-tiba terpadam. Abang Azman beritahu kalau blackout, lampu kecemasan mesti nyala. Tapi lampu kecemasan tak nyala pun. Dan dekat sini dia dah confirm dah, memanglah ada yang nak mengusik aku ni. Abang Azman beritahu dia tak nak panik. Dia cepat-cepat buka handphone, nyalakanlah lampu dekat handphone dia tu. Pada masa yang sama dia carilah jalan keluar. Pada masa dia nak berjalan cari jalan keluar tu guys, ada suara yang menyapa dia guys. Suara tu apa yang Abang Azman kongsikan. Dia cakap macam ni, Azman, nak pergi mana tu? Sinilah. Macam tu guys. Aduh, terasa menyampah pula. Dah lah cakap macam ni dengan rambut macam ni. Tak apalah guys korang terimalah aku seadanya untuk dalam video kali ni. So bila Abang Azman dah dengar macam tu guys, cepat-cepatlah dia berlari guys. Tak boleh tahan dia kata. Tengah-tengah dia berlari nak pergi ke pintu keluar, kaki dia boleh tersadung pula dekat kerusi ke dekat meja. Teruslah dia terjatuh. Dia sempat lagi mengadu tu. Kata Abang Azman, yelah dah sakit kan. Dia pun, aduh sakitnya kaki ni. Tapi dia berdudikan, dia abaikan. Dia terus lari ke pintu keluar dan terus pergi ke bahagian production. Yang ajaibnya, bila dia keluar je daripada gudang tu, lampu pula menyala guys. Dia tak terfikir apa-apa. Dia terus pergi lari ke bahagian production. Roller shutter pun dia tak tutup. Dia biarkan terbuka je. Dan selepas kejadian tu, Abang Azman dia demam selama 3 hari guys. Bila Abang Azman nak masuk je kerja balik, dia dah habis daripada cuti, kawan-kawan dia semua cari dia. Sebab nak tahu apa yang jadi dekat dia ni, apa yang berlaku sebenarnya. Jadi dia pun ceritalah dekat kawan-kawan dia apa yang berlaku, apa yang terjadi, apa yang dia nampak, apa semua, apa dia dengar semua kan. Pada masa yang sama dia tengah bercerita tu dekat kawan dia, tiba-tiba ada seorang pakcik guard. Pakcik guard ni datang dekat Abang Azman ni dengan kawan-kawan dia. Pakcik guard ni tanya dekat Abang Azman, kamu kena kacau ke malam tu? Abang Azman pun cakap lah, pakcik, saya kena kacau. Sampai 3 hari saya demam. Macam bangga pula Abang Azman ni demam 3 hari. Lepas tu Abang Azman cakap dekat pakcik tu, nasib baiklah pakcik, saya hanya cuma dengar suara. Lepas tu saya ada nampak rambut yang sangat banyak dekat rak bawah tu. Kalau dia menunjukkan rupa, saya rasa sebulan saya demam pakcik. Nasib baiklah saya demam 3 hari je. Dan saya rasa taubat lah pakcik, saya nak kerja malam-malam lagi sorang-sorang. Lepas tu pula pakcik ni dia ada surprise untuk Abang Azman. Korang nak tahu apa surprise dia? Pakcik ni dia bagi tahu dekat Abang Azman, pakcik ada sesuatu nak tunjuk dekat kamu ni. Tapi kamu jangan sambung demam ya, sambil ketawa kecil. Kata Abang Azman, ketawa kecil tu macam, pakcik ada sesuatu nak tunjuk dengan kamu. Kamu jangan demam ya. Hehehehe. Macam tu ke? Tak kisahlah guys tapi ketawa kecil aku pun susah lah nak demo-demo ketawa besar ke kan. Tapi dia lebih kurang macam tu lah. Pakcik tu gurau-gurau. Apa yang pakcik guard tu nak tunjuk ada dekat handphone dia. Dia pun keluarkan handphone dia, tunjuklah dekat Azman ni dengan kawan-kawan dia. Masa tu semua tengah fokus ni nak tengok apa yang pakcik tu nak tunjuk kan. Bila Abang Azman tengok je dekat handphone pakcik tu,
Dia kata rasa nak luruh jantung dia guys. Dia nampak diri dia waktu tu tengah cari handphone tu. Dekat belakang dia ada satu lembaga makhluk yang tengah berdiri dekat dengan dia, yang besar, berbulu yang sangat tebal, boleh dikatakan lebat lah. Dan apa yang Abang Azman nampak dekat rak bawah tu, itu adalah bulu ataupun rambut makhluk tu lah. Bila Abang Azman nampak, memang dia terkejut guys. Kawan-kawan dia semua pun terkejut. Dan Pakcik Gad ni bagi tahu dekat Abang Azman, selepas je dia tahu Abang Azman kena ganggu malam tu, Pakcik ni terus pergi cek CCTV dekat gudang tu, sebab Pakcik ni nak pastikan apa sebenarnya yang berlaku dekat Azman, apa yang mengganggu dia. Jadi itulah guys, apa yang mengganggu Abang Azman sewaktu dia kerja shift malam dekat kilang tu. Korang semua yang tengah tengok ni ada tak pengalaman lebih kurang macam Abang Azman ni? Kalau korang ada pengalaman yang sudi untuk kongsikan, korang boleh komen dekat ruangan komen di bawah. Jadi guys, itu sahaja perkongsian untuk kisah seram dalam video kali ni. Terima kasih banyak-banyak kepada korang semua yang sudi untuk tengok video kali ni. Dan jangan lupa untuk stay support Faiz cerita guys. Segala kelemahan, kesilapan aku minta maaf banyak-banyak, dan aku akan cuba perbaiki untuk memberi yang terbaik buat korang semua yang tengah tengok ni. Dan minta maaf juga pasal ni tadi aku tak sengaja guys, memang tak sengaja. Sebelum buat video ni aku dah cuba adjust macam-macam cara guys, tapi tetap nak turun. Mungkin waktu aku tengah buat video ni dia tak suka satu hala, dia nak dua hala, jadi aku terus ambil dua hala lah kan. Ikutlah dia. Jadi apa-apa pun guys, aku minta maaf banyak-banyak di atas segala kelemahan. Dan juga guys, kalau korang ada kisah-kisah seram, kisah-kisah misteri yang korang sudi untuk sharekan, korang boleh emailkan jadi Faiz Cerita. Apa-apa pun, terima kasih banyak-banyak kepada korang semua yang sudi untuk tengok video kali ni. Buat yang baru melalui Faiz Cerita, jangan lupa untuk support hanya dengan klik subscribe, like dan share. Aku sangat-sangat berterima kasih kepada korang semua yang sudi untuk support Faiz Cerita. Aku tak dapat nak balas jasa kebaikan korang semua guys. Kepada abang, kakak, pakcik, makcik, semualah, saya tak dapat nak belah jasa kebaikan korang semua. Saya sentiasa mendoakan korang semua agar dilimpahkan rezeki yang sangat luas dan dikurniakan kesihatan yang baik. Amin. Jadi guys, itu sahaja untuk dalam video kali ni. Sekian daripada Faiz Cerita. Stay tune untuk next video, InsyaAllah. Assalamualaikum.